Ya, alhamdulillah kembali kita bersama lagi Auda di Rampai Pagi ini. Jadi seperti yang telah pun kita berikan sebentar tadi ya, sebelum kita berhibur bersama dengan artis tempatan kita, kami ada memperkatakan mengenai dengan titik hitam. Kata saya tadi ada sempat menyebut mungkin dalam kehidupan ketani pasti ada ya Atul ya, titik hitam dalam kehidupan tani. Move on. Tapi mungkin berbeza bagi pandangan ustazah ya yang kita jemput ke studio Kalau pada pagi selalunya ini. kan kalau ketani kan move on ataupun melupakan atau sejarah hitam kan? Itu sejarah hitam bukan titik hitam. Salah. Salah pada Itu pandai. salah. Salah sebenarnya. Itu sebenarnya sejarah hitam bukannya titik hitam. Jadi ada perbezaan sebenarnya. Kalau titik hitam itu apa sebenarnya dan kalau sejarah itu sesungguhnya apa yang ketani lalui dalam kehidupan kita. Jadi ketani boleh untuk melupakan ataupun meninggalkan sejarah-sejarah itu, tapi bukan senang sebenarnya. Tapi kali ini yang akan kita bincangkan bersama Yang Mulia Ustazah adalah tajuknya titik hitam. Jadi inilah penjelasan yang akan dibawakan. Kita sapa dulu Ustazah Siti Zuhaida. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kita berdua. Alhamdulillah kami sihat di sini. Jadi Ustazah, kalau tadi sempat ya menerangkan sedikit mengenai dengan titik hitam ataupun perbezaan dengan sejarah hitam ataupun titik hitam berbeza sebenarnya. Jadi di sini mungkin Ustazah ya boleh menerangkan lebih lanjut lagi mengenai dengan tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini sebagai mukadimahnya Ustazah. Okey, terima kasih ya Hayatul dan Daud. Okey, alhamdulillah dan para penonton yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kali ini dalam sesi Rampai Pagi dengan tajuk iaitu titik hitam. Kalau diikutkan memang tajuk ini memang secara umum dan juga ingin saya kongsikan dengan lebih mendalam lagi lah iaitu titik hitam dalam hati kata ni. Inilah yang dalam agama Islam ada memberitahukan yang mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan bersabda mengenai dengan titik hitam ini. Tetapi terlebih dahulu saya ingin mengongsikan iaitu saya ingin bersama mengajak para penonton dan juga kita berdua untuk kita memikirkan bersama iaitu mengenai dengan kalaulah kita dilembarkan satu kain putih yang begitu bersih, yang begitu cantik lah. Kalau kita bini-bini suka yang ada bunga-bunga lah dia. Kalaulah kiranya kain tersebut ada titik-titik hitam, adakah kita suka dengan kain tersebut? Ia macam ada satu celaan di sana. Kalau kita lihat, kalau kain putih kemudian ada titik-titik hitam, kalau kita kan ke kedai membalikan putih, adakah kita mahukan kain tersebut ada titik hitam? Indah kan? Pastinya yang bersih. Pastinya yang bersih. Betul. Kalau boleh yang lebih bersih, yang lebih putih. Indah mau ada yang titik-titik hitam. Betul. Sebab inilah yang ingin saya kongsikan dengan para penonton di sana. Iaitu inilah hakikatnya yang mana dalam hati ketani pun juga ketani indah mahukan ada titik hitam. Sebab apa? Titik hitam ini adalah menunjukkan sebagai isyarat dosa. Dosa yang ketani lakukan. Kalau ketani melakukan dosa tersebut, maka akan ada titik hitam dalam hati ketani. Betul. Kalau bertambah dosa ketani, artinya makin gelaplah hati ketani. Inilah sebenarnya yang ingin saya kongsikan dengan kita semua. Jadi untuk itu, saya ingin bawakan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Iaitu sesungguhnya keimanan di dalam hati itu muncul seperti cahaya yang putih. Cahaya itu terus bertambah sehingga memenuhi seluruh hati, iaitu apabila kita terus istiqamah dalam keadaan beriman. Sementara kemunafikan itu seperti titik hitam di dalam hati. Titik hitam akan terus bertambah hingga akan menghitamkan hati seluruhnya jika kita terus bertahan dalam dosa dan juga kemunafikan. Jadi subhanallah, inilah yang ingin saya kongsikan. Kalaulah kita ni menerangkan hati kita ni dengan banyak beribadah kepada Allah, insya-Allah titik hitam itu akan hilang.
dan juga hati kita ni akan terang benderang dengan cahaya. Contoh saja dengan membaca Al-Quran. Kalau kita ni membaca Al-Quran pun juga ia akan menerangkan hati kita ni. Jadi inilah caranya. Dan juga kalaulah kita ni melakukan dosa, contoh saja dosa kita ni lakukan seperti yang paling senanglah kita ni buat biasanya, iaitu mengumpat ataupun kita ni apa lagi selalu yang kita ni lakukan membawang ataupun kita ni melihat sesuatu perkara yang maksiat. Jadi ianya akan menjadi titik hitam di dalam hati kita ni. Jadi ingin saya kongsikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan ataupun dosa akan ditulis pada hatinya satu titik hitam. Apabila dia meninggalkan dosanya, beristighfar dan bertaubat, nescaya digilap hatinya. Artinya dihilangkan titik hitam tersebut. Sebaliknya, apabila ia mengulangi dosanya, akan ditambah padanya titik hitam sehingga memenuhi hatinya. Maka itulah sebenarnya yang mana dalam surah Al-Mutaffifin, yang mana ada dalam ayat tersebut yang mana Allah mengatakan bahawa mata hati mereka lah yang diselaputi kekotoran, yakni dosa, dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Jadi subhanallah, mengenai dengan hadis ini juga sudah mengatakan bahawa hati kita ni menunjukkan perlu dibersihkan. Kalaulah kita ni melakukan perkara maksiat ataupun dosa, maka sudah tentu ada titik-titik hitam dalam hati kita ni. Maka perlu kita ni gilap hati kita ni itu, terangkan hati kita ni itu dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Kemudian banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Sebab dengan cara inilah hati kita ni akan mudah untuk menerima hidayah dari Allah. Kalaulah kita ni sedar akan perkara tersebut, yang mana kita ni perlu untuk menjaga kerohanian kita ni, roh kita ni, iaitu hati kita ni perlu dijaga, perlu dibersihkan juga. Kerana andai saja kalau kita ni lihat, kalau kita ni diizinkan oleh Allah melihat hati kita ni pada waktu ni, mungkin saja kita ni nampak ada titik-titik hitam di sana. Boleh jadi juga mungkin begitu gelap hati kita ni itu. Dan juga boleh jadi juga hati kita ni itu begitu terang, iaitu bercahaya. Kerana kita ni banyak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meninggalkan apa yang dilarangnya. Jadi inilah subhanallah sebagai satu nasihat bersamalah dalam kita ni untuk mengingati, untuk menjaga kesihatan jasad kita ni itu. Jangan lupa untuk menanggalkan titik hitam dalam hati kita ni. Kerana dalam hati ni pun perlu ada pembersihan. Kebersihan jiwa tu perlu ada. Betul. Jadi mungkin Ani saja kali dulu mukadimahnya mungkin boleh di. Betul kata orang, jika titik hitam yang terdapat pada wajah kita ataupun tahi lalat ya, boleh di-cover dengan mungkin alas solek ya. Tapi jika titik hitam yang terdapat dalam hati kita, istighfar adalah cara yang terbaik ya. Betul. Untuk menghilangkannya ustazah ya. Itu yang kita faham. Tetapi ustazah, kita ingin mengetahui apa sebetulnya yang menyebabkan hati manusia itu dipenuhi dengan titik-titik hitam tersebut. Mungkin dapat dijelaskan. Alhamdulillah. Mengenai dengan yang tadi saya menyentuh juga, betul je tak? Yeah. Kalau arah wajah kita ni itu ada something dengan solekan, boleh pakai foundation, concealer, makeup bersambutnya. Yeah. Tapi inilah hakikatnya, walaupun kita ni cuba menutup, tapi perlu juga kita ni dengan pembersihan jiwa yang sebenar. Yeah. Tidak cukup wajah hanya cantik, betul, tetapi perlu rohani juga perlu cantik. Jadi untuk itu kenapa manusia ini boleh terlibat dengan titik hitam ini. Sebab memanglah manusia kita ni hamba biasa yang bukan yang maksum, yang tidak lari daripada dosa. Tapi bukan sebagai satu alasan untuk kita ni melakukan dosa. Betul. Dan juga inilah sebenarnya yang mana yang ingin saya kongsikan sebenarnya, kenapa kita ni ada titik hitam, sebab kita ni lupa akan kehidupan kita ni di hari akhirat. Kita ni lupa yang kita ni ada lagi alam lain, alam akhirat yang akan menanti kita ni. Yaumul hisab, hari perhitungan ada lagi.
Sebab itulah kadang-kadang orang kalau membawang yang dia ingatkan dunia lagi. Siok sudah ia akan mengumpat itu kan. Jadi inilah dalam kita ni mengingati bahawa mesti kita ni ingati hidup kita ni hanya sementara. Betul. Kerana sementara itulah kita ni perlu jaga mulut, mata, telinga, tangan, kaki kita ni, seluruh anggota kita ni. Sebab apa dosa yang kita ni lakukan daripada jasad kita ni, inilah yang akan menyebabkan hati kita ni menjadi hitam. Sukar untuk menerima hidayah dari Allah. Sukar untuk menerima nasihat yang baik dari orang lain. Artinya di sana ia benar-benar indah mendengar nasihat lagi lah. Dan juga kerana kita ni ada dalam satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan umat akhir zaman ini ditimpa satu penyakit, iaitu penyakit wahana, iaitu penyakit cintakan dunia dan juga takutkan mati. Jadi inilah memang kalau kita ni lihat kita ni umat akhir zaman ini memang memang di depan mata kita ni jelas nampak seperti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, iaitu kita ni memang takutkan mati, tapi inilah sepatutnya persediaan kita ni itu untuk menghadapi mati itu mestilah kita ni menjaga jiwa kita ni itu daripada perkara-perkara dosa dan juga maksiat. Dan juga sudah tentulah memang syaitan memang akan menghasut manusia untuk melakukan dosa. Tetapi kita ni sebagai hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ni mestilah kita ni kuat semangat. Maksudnya jangan sekali-kali patah semangat untuk melakukan terus kebaikan. Sebab dengan kebaikan yang kita ni lakukan akan diterjemahkan dengan akhlak yang baik. Dan juga dengan akhlak yang baik itulah menunjukkan hati kita ni bersih. Dan juga titik-titik hitam itu tidak ada di dalam hati kita ni. Dan inilah yang mana kalau kita ni lihat dalam hadis Rasulullah SAW ada mengatakan bahawa kebaikan ialah apa yang membuat jiwamu tenang. Manakala dosa adalah yang membuat jiwamu gelisah ataupun ragu-ragu ataupun rasa gundah gulana. Jadi inilah hakikat sebenarnya. Dengan melakukan kebaikan, hati kita ni akan jadi tenang. Jadi banyak-banyak melakukan kebaikan. Dan kalaulah kita ni melakukan banyak perkara dosa ataupun maksiat, sebab itulah hati kita ni gundah gulana, resah, gelisah, seperti ada hutang yang perlukan kita ni bayar. Seperti perlu kita ni melakukan, mesti ada bertaubat kepada Allah. Mesti banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Jadi inilah di antaranya lah mungkin kerana sebab kita ni memiliki hati titik hitam ni. Sesuai dengan Atul ya, baru-baru ini ada juga viral lagu apa tu, mengunjing orang itu sarang selalu kan mengunjing orang itu sarang dosa, itu yang sering diviralkan. Tapi memang itu ya Ustazah ya, itu antara penyebab kenapa hati kita ini menjadi hitam. Mengunjing orang ya dalam dan menjadi sarang dosa. Baca itu memang betul yang terdapat dalam lagu-lagu yang mungkin juga disebabkan daripada satu sifat, iaitu sifat iri hati. Iri hati juga boleh membuatkan iri hati juga boleh membuatkan seseorang itu nikmat untuk bercakap sesuatu perkara yang memang kita tidak inginilah. Betul. Jadi di sini Ustazah, bagaimana sebenarnya cara untuk kita ni menangani hati kita ini daripada bertitik hitam? Okey, alhamdulillah. Okey, mengenai dan Hayatul tadi ada cakap tadi mengenai dengan iri hati ya. Saya ingin menyentuh jugalah sedikit iaitu memang hasad, dengki, iri hati, jealous, apa lagi tu, perkara-perkara yang dosaan ya, memang adalah sesuatu yang boleh menyebabkan hati kita ni merasa sakit. Kerana kita ni memiliki sifat itu, indah tenang, betul. Kerana kita ni perlukan jiwa yang tenang. Dan juga inilah kerana benda inilah yang menjadikan titik hitam semakin gelap. Kerana kalau kita ni lihat yang terjadi di hadapan mata kita ni, kalau iri hati itu bukan satu perkara saja, ia akan berterusan. Baru satu perkara kita ni iri hati, lepas tu ada lagi iri hati yang lain, dan ianya akan berterusan sampaikan hati menjadi gelap, sampaikan hati itu tidak lagi melihat kebaikan orang tersebut. Jadi inilah dalam kita ni untuk menangani situasi hati yang memiliki titik hitam ini.
Iaitu sudah tentu yang pertama sekali tadi seperti apa yang saya katakan banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ini yang penting. Dan juga yang paling perlu kita ni buat juga banyak-banyak kita baca Al-Quran. Kerana dengan membaca Al-Quran, kita ni sibuk dengan membaca Al-Quran, hati kita ni itu indah akan lalai dengan perkara-perkara yang tidak baik. Betul. Dan juga yang kedua, ini yang saya ingin cuba untuk sampaikan, iaitu hati kita ni perlu diterapkan dalam diri kita ni memperbanyakkan sifat syukur. Sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana iri hati, asal penyakit iri hati ini adalah kerana tidak bersyukur. Kalau kita ni tidak bersyukur, macam mana kita ni kan gembira? Macam mana hati kita ni kan tenang? Kerana kita ni melihat kelebihan orang lain, maka hati kita ni tidak tenang. Dan untuk itulah, sebab itulah kita ni perlu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita ni. Kerana bersyukur itulah kuncinya untuk kita ni sentiasa merasa jiwa tenang dan gembira. Dan juga lagi yang ingin saya kongsikan, satu lagi iaitu mengenai dengan qanaah. Qanaah ini adalah sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Ini subhanallah, memang kalau diikutkan memang sesuatu yang amat payah untuk kita ni lakukan. Sebab kerana manusia, hamba biasa ini selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki. Selalu kita ni melihat kelebihan orang lain. Dan kelebihan orang lain itu kita ni mahukan untuk diri kita ni. Betul. Jadi sebab itulah sifat qanaah ini perlu diterapkan dalam hati kita ni juga. Sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Mungkin orang menunjukkan kelebihan dalam media sosial itu saja yang kita ni nampak. Tetapi kita ni tidak tahu kekurangan yang dimilikinya. Jadi inilah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sangat-sangat adil. Allah itu maha baik. Kerana itulah Allah maha baik itu, maka kita ni perlu berfikiran positif dengan Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita ni itu cukup untuk kita ni, dan insya-Allah dengan rasa kita ni bersyukur itulah kita ni berpuas hati dengan kita ni apa yang kita ni ada. Dan inilah untuk kita ni memang perlu terapkan, apply dalam kehidupan kita ni. Qanaah ni memang susah sedikit untuk kita ni buat, tapi bukan sebagai satu alasan untuk kita ni tidak melakukannya. Dan untuk itu juga kita ni tadi saya ada sudah mengulang tadi, banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak bertaubat kepada Allah, kemudian lagi banyak-banyak bersyukur kepada Allah, kemudian lagi sifat qanaah diterapkan dalam diri kita ni, sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Apabila kita ni dengan sifat itu, maka kita ni tidak akan merasa iri hati dengan kelebihan orang lain. Dan juga lagi, inilah yang perlu kita ni terapkan dalam diri kita ni, untuk apabila kita ni menangani titik-titik hitam dalam diri kita ni, lingkungkan diri kita ni dengan orang-orang yang baik. Bersahabat dengan orang yang baik ataupun yang memiliki aura yang positif. Sebab apabila dikelilingi dengan orang-orang yang positif, maka hati kita ni akan sentiasa menerima nasihat, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebab kalau kiranya kita ni dikelilingi dengan orang-orang yang memiliki aura negatif ataupun yang istilah kita ni yang toksik, maka itulah yang akan menyebabkan diri kita ni itu mudah terhasut dengan benda-benda dosa yang boleh menyebabkan titik-titik hitam kita ni semakin bertambah. Bukan pula semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Jadi inilah, kelilingi diri kita ni dengan orang yang baik, bersahabat dengan orang yang baik, agar hati kita ni terjaga daripada titik hitam, agar hati kita ni, jasad kita ni tidak melakukan perkara dosa. Jadi mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan ini bermanfaat lah. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi ya, antara kita ni menangani cara daripada diri kita ni ada mempunyai titik hitam. Jadi sebenarnya banyak. Yang paling penting itulah ya, perlunya sentiasa menyedari apa yang kita buat itu adalah salah.
Jadi insyaAllah dengan pengisian yang kita bawakan dalam segmen Tazkirah pada hari ini, Titik Hitam dapat memberikan sentuhan pada hati kita ni dan juga meningkatkan kesedaran kita ni dengan di sekeliling kita ni. Jangan orang kata bila kita ni melihat, kita ni rasa dan bersyukur. Bila kita ni melihat, kita ni akan mau jual. Bila kita ni melihat, ada saja yang akan kita ni cakapkan. Kadang-kadang dari mata turun ke hati, ada yang jatuh cinta tapi indah. Dari mata turun ke hati, ada yang iri hati. Betul. Jadi banyak perkara-perkara yang boleh melibatkan. Perkataan itu ada yang tiba-tiba dari mata turun ke hati. Apa lagi kata tu? Ada yang jatuh cinta. Jatuh cinta kemudian. Ada yang dari mata turun ke hati, tapi ada yang iri hati. Itulah sifat-sifat kita ni kan. Sebenarnya kita ni memang kita ni selalu mengatakan kita ni manusia saja. Ya kita ni tahulah kita ni manusia, hamba Allah. Tapi itulah ada perkara yang boleh kita ni ambil kira. Itu cara yang telah pun diterangkan sebentar tadi bersama Ustazah mengenai dengan cara menangani. Dan saya tertarik tadi Atul dengan kata Ustazah mengenai dengan qanaah tersebut. Jadi kita perlunya bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita ni Ustazah ya. Dan tidak macam kalau tadi memandang orang yang berada di atas kita ni mungkin ada dari segi harta benda ataupun apa saja nikmat yang Allah berikan lebih daripada kita ni. Kadang-kadang kita ni ingin memiliki juga sama ya, tetapi jangan sampai lupa kita ni memandang orang yang ada di bawah kita ni. Maksudnya orang yang mungkin susah daripada kita ni kan. Kadang-kadang kita ni merasa diri kita ni susah, tapi ada yang jauh lebih susah. Kena dengan itu, dengan cara tersebut, insyaAllah ianya dapat memberi muhasabah diri kita ni agar betapa besarnya nikmat yang Allah berikan dan adilnya Allah itu ya. Kadang-kadang ia merasa bahawa Allah tidak adil ya. Itu adalah ujian untuk kita. Ujian. Dan untuk membersihkan mungkin itu bagaimana pandangan Ustazah dan mungkin sebagai kesimpulannya Ustazah untuk terakhirnya mungkin dapat menjelaskan mengenai dengan topik kita ni titik hitam bagi setiap manusia ini. Okey, alhamdulillah. Betul je tadi tu yang kita tadi tu, yang mana qanaah tu kalau boleh jangan lihat di atas, lihat yang di bawah. Lihat di bawah maka insya-Allah kita lebih bersyukur kepada Allah. Jadi untuk kesimpulannya lah saya ingin membawa satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan At-Tirmizi, iaitu yang mana saya bagi terjemahannya saja, iaitu seorang mukmin apabila dia melihat dosa-dosanya itu seperti dia berada di bawah gunung dan dia takut gunung itu akan menghempapnya. Manakala seorang yang kafir ataupun yang derhaka yang selalu melakukan dosa, dia akan melihat dosa-dosanya itu seperti melihat lalat hinggap di hidungnya. Jadi subhanallah, hadis ini sudah menjelaskan begitu detailnya yang mana kalau orang yang beriman itu apabila dia melihat dosa itu, ia akan merasa takut. Dia tidak akan sekali-kali melakukan dosa tersebut. Sebab ia takut titik hitam ada di dalam hatinya. Tetapi inilah perbezaan dengan orang yang derhaka, yang selalu melakukan perkara dosa. Ia akan merasakan dosa itu seperti lalat saja. Kalau lalat hinggap di hidung, dia cuma dihalau saja. Artinya betapa mengambil ringannya dosa tersebut atau kalau bagi orang yang melakukan dosa. Jadi inilah sebagai satu kesimpulan untuk kita ni, samalah seperti apa yang saya katakan tadi, iaitu mari kita ni sama-sama ya, untuk lebih dekatkan diri kepada Allah. Melakukan perkara-perkara yang baik, yang mana yang kita ni tahu yang Allah akan suka dengan apa yang kita ni lakukan. Iaitu yang tadi kata Nur Hayatul tadi, muhasabah diri. Adakah Allah suka atau indah dengan apa yang kita ni lakukan? Adakah Allah redha atau indah dengan apa yang kita ni lakukan? Contoh saja kalau kita ni baca Al-Quran ni, kita ni muhasabah diri. Adakah Allah suka atau indah dengan apa yang kita ni buat ni? Kalau kita ni mencuri, adakah Allah suka atau sayang atau indah arah kita ni? Jadi inilah banyak-banyak muhasabah diri agar supaya kita ni tidak menjadi orang yang melihat dosa itu seperti sangat ringan sekali, seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dihalaunya. Jadi inilah mudah-mudahan dengan apa yang saya cuba sampaikan ini adalah sebagai satu nasihat bersamalah. Sebab saya pun masih hamba biasa yang mungkin masih melakukan kesalahan, tapi inilah untuk membuka mata kita ni, untuk menjernihkan hati kita ni, banyak-banyakkanlah kita ni untuk beristighfar
dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lakukanlah perintah Allah dan juga tinggalkan apa yang dilarangnya. Jadi subhanallah, ini saja kali mungkin yang dapat saya kongsikan. Alhamdulillah, sangat memberikan manfaat. Tersentuh sekali ya. Sangat memberikan manfaat dan juga panduan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ni terlalai dan juga terlupa siapa diri kita ni. Betul lah, kalau tadi kita ni selalu melihat di atas, kenapa kita ni melihat ke bawah? Betul. Ataupun kalau kita ni melihat asal-usul kita ni, sebelum kita ni berjaya, kita ni sebelum itu daripada kosong. Jadi bila kita ni melihat daripada kosong itu, kita ni ambil daripada kosong itu, bukannya berbalik, tapi untuk memberikan sukat-sukat dalam kehidupan kita. Apapun ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Ustazah Siti Zuhaida dengan penerangan segmen tazkirah kita pada hari ini dengan tajuknya Titik Hitam, sangat-sangat memberikan manfaat kepada kami semua dan juga penonton-penonton yang lainnya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.